saya ucapkan ahlan wa sahlan marhaban bikum kepada semua, yang mudah-mudahan adalah penambahbaikan ataupun menambah ilmu, skill dalam sembelihan yang mana kita bawa seorang di situ, yang mana beliau sangat berpengalaman. Ini pun jadual ni penuh, ada masjid tak dapat kita cekau dulu. Saya dengan Ustaz Rafi Sidum sampai ke mana pedalaman Sabah, kita pernah buat kursus di sana untuk kongsikan dengan sahabat-sahabat kita di pedalaman di Tampisan tadi. Buktilah sebab banyak ilmu yang boleh dengan kita punya, dan saya yakin dan percaya yang hadir juga tengok muka semua pakar-pakar ni, pakar sebelih ni, dan kita juga nak cari pelapis-pelapis lah. Mudah-mudahan surau-surau yang menghantar 3 orang tu, ada yang baru-baru, dia sebelih ni satu je nak mula, dan mula satu kepala tu dia ketagih. Kena hati-hati tu. Dia nak mula je dan nak habis satu kepala tu, dia mula nak cari kepala lain. Apa-apa pun, mudah-mudahan Allah memberkati dan juga merahmati kita semua sepanjang program, dan beringat-ingat juga lah sebab kita ni pembelajaran kita ni menggunakan dunia tajam kan, dalam kita ni sonok-sonok kan, hati-hati. Jadi sekiranya itu saja. Terima kasih kepada semua yang memberi sokongan, yang mudah-mudahan yang kita dapat ilmu yang baik yang untuk kita praktikkan, insyaAllah tak sampai lagi 2 minggu yang kita akan meraihkan Idul Adha. Jadi inilah pakar-pakar yang ada, insyaAllah. Itu saja daripada saya. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Nur Salami bin Haji Masri, pengurus Masjid Kota Damansara. Jadi seterusnya majlis dengan ini menjemput penceramah jemputan kita pada pagi ini, Ustaz Rami bin Sidom. Jadi sebab itu mohonlah untuk saya perkenalan sedikit sebanyak tentang Ustaz Rami bin Sidom. Nama Al-Fadhil Ustaz Rami bin Sidom, berasal dari Banting. Kini Ustaz sekarang berkhidmat di Masjid Jami' Radiatul Udul, iaitu Masjid Daerah Talimah, sebagai pengurus atau imam satu di sini. Jadi beliau sangat berpengalaman luas dalam lebih-lebih lagi dalam bidang sembilan ini. Jadi insyaAllah majlis menjemput Al-Fadhil Ustaz untuk menyampaikan misalnya. Assalamualaikum. Pakai mic ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabir takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara pengacara majlis, fadil sahabat saya Tan Nur Salami bin Haji Masri, selaku pengurus masjid Kota Damansara alias Masjid Kuning. Saya kenal masjid ini, Masjid Kuning ya. Lama sebenarnya saya tak datang masjid ini ya. Alhamdulillah hari ini sampai. Kepada pegawai dan jawatan kuasa, terutama lembaga tadbir ya, jawatan kuasa pengurusan, pengimarahan, datuk-datuk, hadirin yang mewakili, saya dipahamkan mewakili surau-surau ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hari ini kita 28 Zulqa'dah, 2 hari lagi barangkali insya-Allah, ataupun barangkali 1 hari untuk kita sampai ke bulan Zulhijjah,
bulan yang kita disunatkan untuk berpuasa dari 1 hari bulan sehingga 9 hari bulan. Disunatkan untuk kita tidak memotong kuku, motong rambut, janggut dan bulu-bulu, ya, bagi mereka yang nak melaksanakan ibadah korban atau menyembelih korban, ya, makruh hukumnya. Jadi kalau nak tebas sekarang tuan-tuan, sebelum masuk bulan Zulhijjah, ya. Dan yang utamanya sudah tentulah untuk kita menyembelih udhiyah, yakni haiwan korban yang disunatkan secara sunat muakkadah, dituntut bagi mereka yang mampu untuk setiap tahun melaksanakan ibadah korban ini, sama ada satu keluarga satu ekor ataupun kita masuk satu nama. Saya dipahamkan di sini lembu-lembu sado, tadi sembang-sembang, tahniahlah, ya, sebaik-baiknya memang lembu sado yang nak dikorbankan itu. Baik. Jadi pada pagi ini, Datuk-datuk dan tuan-tuan sekalian, kita nak mengulang kaji ataupun menambah baiklah, ya, pengalaman kita, barangkali ilmu kita, kebolehan kita dalam bab-bab menyembelih ini, ya. Sebab ini penting, sebab talabul halal faridah, mencari yang halal itu adalah, ya, difardukan ataupun wajib maknanya. Jadi dalam kursus sembilan halal pada pagi ini, ya, pengertiannya untuk menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan dengan memutuskan urat halkum dan urat merih menggunakan alat yang tajam dengan niat kerana Allah Ta'ala. Mestilah binatang yang halal. Kalau tuan-tuan tangkap harimau, sembelih macam mana, putus halkum, putus urat merih, haram dimakan. Sebab haiwan tu adalah haiwan yang memang tak boleh makan, ya. Kita nak makan dia, dia makan kita dulu. Kalau harimau lah tak, ya. Jadi itu pengertian sembelihan halal dalam Islam itu, mestilah binatang yang halal dimakan dan mesti wajib putus semua urat merih dan urat halkum. Malah kita dalam, ya, mazhab kita disunatkan untuk memutuskan juga dua urat kanan dan kiri, wajdain, ya, itu sunat. Tapi menurut Imam Syafi'i, ya, yang wajib dua urat ni, merih dan halkum, yang ada pada lembu ke, kambing ke, ayam ke, ataupun kerbau ke, unta ke, macam itu. Kemudian hukum penyembelihan ini, tuan-tuan dan puan sekalian, adalah wajib dilakukan ke atas sesuatu haiwan itu untuk membolehkan ia halal dimakan, ya. Haiwan yang tidak disembelih mengikut hukum Islam diistilahkan sebagai bangkai dan juga najis. Ada juga orang menyembelih kerana untuk dibuat ancak. Tuan-tuan tahu ancak? Untuk sembahan dewa-dewa, jin, bukan kerana Allah, walaupun putus halkum merih. Tapi itu maksud, ya, tidak mengikut syariat, ya. Sebab itu tidak dilakukan mengikut kefiat cara yang diizinkan oleh syarak, maka tetap tak boleh makan juga. Ataupun sembelih satu urat saja, lambat laun mati juga haiwan ni, ya. Jadi semuanya itu adalah tidak dibenarkan untuk dimakan. Dalilnya apa? Kita ada dalil, ya, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah, hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah bihi wal munhanikatu wal mauqudah wal mutaraddiyah wan natihah wa ma akalas sab'u illa ma zakaitum wa ma zubiha 'alan nusub. Diharamkan kepada kamu memakan bangkai binatang yang tidak disembelih dan darah yang keluar mengalir. Orang dulu-dulu tak mengaji, tak belajar, dia jadi macam orang India. Darah tu yang mengalir, kemudian dibekukan jadi macam agar-agar tu, digoreng. Itu tak boleh dimakan, haram.
kecuali hati itu lain, dia memang kejadian dia macam itu. Tapi ini darah asalnya, ya, sebab itu darah ni haram dimakan. Dan daging babi termasuk semuanya ni, maknanya termasuk keturunannya. Dan binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain daripada Allah. Saya buat contoh tadi, sembelih-sembelih tetapi untuk dewa-dewa, jadikan ancak, ya, dan sembahan, itu tak boleh. Itulah mana sembelihan selain daripada Allah. Dan yang mati tercekik, ya, sayangnya lembu ni, macam masjid saya jaga dulu di masjid daerah Sepang, 2 ekor mati. Sebab budak yang turunkan lembu daripada lori itu, stopper tu, yang tali pintal dekat leher tu, dia tidak pintal besar, sekali pintal saja. Memang kalau lembu baik-baik okey lah. Ini jenis lembu ganas, tak biasa kena tali. Lembu yang lepas ladang ni kan, apabila sekali tu kena tali, ronta-ronta dia, dan ronta-ronta stopper tu menjadi makin kecil dan terlepas sehingga terjerut, meronta nak terbang lembu tu, mati 2 ekor. Itu tercekik lah kira-kiranya. Itu tak boleh. Sayangnya lembu ni, kita makan lapar-lapar lah, mana boleh dia mati tercekik, tak? Dan mati yang dipukul. Engkau dulu act ya, sekarang kau dah diikat, dipukul orang ramai dendam. Tak boleh. Dan mati jatuh dari tempat yang tinggi, terjun, dia fras menungging, kenapa tak tahu, dia bunuh diri daripada bukit, terjun ke bawah, pun tak boleh makan. Dan yang mati ditanduk, dia sama dia bergaduh, ya. Dan mati dimakan binatang buas. Kita pun nak share sama dengan rimau tak? Separuh engkau, separuh untuk aku. Jadi macam filem P. Ramlee pula. Mana boleh tuan-tuan, ya. Kecuali yang sempat kamu sembelih. Maksudnya contohnya macam dulu-dulu duduk kampung, ada ayam, ya, kena langgar motor, tak sempat, mati lagi. Ada hayat mustaqirrah, mana nyawanya masih ada dan mati kerana disembelih, ya. Jadi itu boleh dimakan. Begitu juga katakanlah lembu ni bergaduh, ya, dia dah separuh pengsan dah, tapi hayat mustaqirrah tu ada lagi, hayat atau nyawanya masih ada, ya, cepat-cepat kita sembelih dan matinya kerana sembelihan, itu boleh dibenarkan. Atau macam tadi kes yang sama lah, lembu tu jatuh daripada bukit tapi hayat mustaqirrah dia ada. Tapi kalau tuan-tuan biarkan 24 jam, lambat laun mungkin mati juga, ya. Jadi maknanya masih ada hayat mustaqirrah, sempat disembelih, ya, boleh dimakan. Ini dalil dalam surah Al-Maidah, ya. Kemudian dalil pensyariatan penyembelihan ini dalam surah Al-An'am ayat 118. Fakulu mimma zukira smullahi alaih in kuntum bi ayatihi mu'minin. Maka makanlah dari sembelihan binatang-binatang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika betul kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Ya, sebab itu kalau kita nak menyembelih, Bismillahi Allahu Akbar, ya, di antara doanya baca bismillah saja pun boleh. Yang lain-lain pakai ramai-ramai. Kalau sembelih korban takbir, ya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, sebut nama Allah, sembelihlah, ya. Tu sebab itu sembelihan orang Islam mestilah berbeza dengan sembelihan, ya. Sekarang ni orang nakal-nakal, orang berniaga ni kadang-kadang acong pun sembelih ayam belakang kedai dia. Memanglah putus surat meri dan halkum, tapi yang menyembelih itu kapiak, mana jadi halal? Sebab tidak disebut nama Allah. Hatta disebut nama Allah pun dia kafir juga, mana boleh? Syarat-syaratnya nanti tengok dalam bab menyembelih tu, ya. Kemudian rukun sembelihan ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, puan-puan tak ada, ya. Tempat lain ada puan-puan berminat nak sembelih juga, paling tidak disembelih ayam lah, ya tak? Ijma' para fuqaha mengatakan bahawa rukun sembelihan terhadap binatang terbagi kepada 4. Pertama, penyembelih. Kedua, binatang sembelihan. Ketiganya, alat untuk menyembelih. Macam tuan-tuan tengok depan tu, ya.
keadaan tempat atau perbuatan sembelihan itu. Ya. Yang pertama, cerita berkenaan penyembelih. Ya. Hendaklah mesti beragama Islam, itu tadi dah disebut. Mesti beragama Islam. Ya. Sebab itu tadi sekalipun putus urat halkum, urat merih, tapi yang sembelih Ramasami, yang sembelihnya Ahcong, dia bukan Islam. Ya. Hatta dia baca bismillah pun, dia belajar kawan-kawan dia bismillah, tapi dia tidak beragama Islam, tidak sah sembelihan dia. Dan seperkara lagi, ahlul kitab. Ahlul kitab ni atau kitabiah ni, dia daripada awal keturunan dia memang berpegang dengan kitab Taurat yang asal dan juga dengan kitab Injil yang asal. Turun temurun tu. Dia bukan hari ini jadi padri, malah kandungan kitab Injil sekarang ni telah dipinda. Ya, dan begitu juga kitab Taurat telah dipinda-pinda. Itu bukan ahlul kitab ataupun kitabiah. Haram makan, itu dah kafir dah dia. Ini ahlul kitab yang berpegang dengan kitab asal, tidak dipinda, tidak diubah. Dari zaman Nabi Musa, daripada zaman Nabi Isa kalau Injil. Turun temurun keluarga dia memang ahlul kitab, kitabiah. Ya, itu saja. Hari ini nak cari tak ada. Orang kata kat Mesir ada lagi, wallahu alam. Tapi sebenarnya tak ada dah. Ya. Buat apa nak susah-susah nak cari ahlul kitab? Yang Islam ni ramai macam tuan-tuan ni, semua boleh menyembelih lepas ni. Kan? Sebab tu hukumnya dalam satu qaryah fardu kifayah, mesti kena ada seorang yang boleh menyembelih. Kalau satu kampung, satu taman tu tak ada seorang yang boleh menyembelih, berdosa satu taman. Sebab itu kita mesti kena menyembelih lah. Jangan kita pula nak menyembelih pantang tengok darah, kita tumbang dulu. Itu tak boleh tu. Ada setengah orang Allah Ta'ala memang jadikan dia macam tu. Kalau zaman dulu-dulu dekat kampung kan orang bersunat panggil Tok Mudim datang, tengok anaknya bersunat berkhatan tu, berdarah keluar, dia pun pitam, dia pun sendiri pengsan. Jenis macam ni tak boleh sembelih. Dia sendiri lembu belum jatuh, dia jatuh dulu. Ya, tu tak boleh. Pertama tu, ya, Islam. Keduanya mestilah baligh, yakni ya sampai umur. Maksud balik ini, ya, dia bukan kanak-kanak. Sudah tentulah, ya, kalau tanda-tanda balik biasanya 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun. Kalau orang lelaki ini dia mimpi macam itulah. Kalau perempuan dia haid, ya. Sebab perempuan pun boleh menyembelih. Ya, jangan kata perempuan tak boleh menyembelih. Perempuan pun boleh menyembelih. Termasuk haiwan yang buat akikah atau buat korban, boleh haiwan betina. Ya, tepat lainlah. Tapi naknya balik ini tanda-tandanya perempuan macam mana, lelaki macam mana, kita sama-sama belajar fardu ain dah. Tu, kanak-kanak tak boleh lah. Ya. Kemudian mestilah berakal, tidak sah jika orang gila. Oh, mu gila, mu nak sembelih lagu mana? Tak boleh lah. Sebab dia takut, ya, arahan lain, perbuatan lain. Ya, mestilah orang yang berakal, yang boleh diarah dan boleh mengetahui setelah menyembelih ni sah tak sah, putus tak putus, urat merih dan halkum tu terutamanya. Dan yang seterusnya tidak dalam ihram haji atau umrah, tak sah, ya. Kemudian dengan sengaja membaca basmalah, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaih wa innahu la fisq wa inna syayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya,
Sesungguhnya perbuatan yang seperti itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu, dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang musyrik. Ya, surah Al-An'am ayat 121. Ya, ini bab mesti menyembelih disebut nama Allah. Sekurang-kurang bismillah, Allahu Akbar, atau Bismillahirrahmanirrahim pun boleh. Asal sebut nama Allah, Bismillahi Allahu Akbar, itu yang biasalah. Ya, itu syaratnya orang Islam. Ini gambar-gambar contoh, ya, yang boleh dijadikan perkongsian, ya, orang Islam. Kemudian tidak dalam ihram, ya, itu contohnya. Kemudian berkenaan binatang yang disembelih. Binatang yang disembelih binatang yang halal dimakan. Ya, tadi pun dah ni, ular sawa tak boleh, harimau tak boleh, ada ba'alib bayar lagi lah, memang tak boleh. Ya, jadi benda-benda tu bukan halal dimakan. Ya, kuda boleh tak kuda? Saja tanya soalan. Kuda boleh makan tak tuan-tuan? Kuda boleh, ya, tapi tak berani orang nak makan kuda. Tak biasa. Ya, rusa boleh, kancil boleh, seladang apa semua tu boleh lah. Ya, termasuk landak pun boleh. Ya, sebagian ulama tupai pun kata boleh. Ya, tengok kitab fiqh. Jadi yang penting bagi kita kalau raya korban, sudah tentulah haiwan-haiwan seperti unta, lembu, kerbau dan yang sewaktu dengannya. Ya. Kemudian kambing, biri-biri, kibas, barbados, ya, itu bolehlah. Ya. Kemudian binatang itu masih hidup, tak boleh binatang yang dah mati disembelih, tak boleh. Macam binatang terjun daripada pokok, telangga lori, dah mati baru nak disembelih, tak ada hayat mustaqirrah, tak ada nyawa lagi, itu tak sah disembelih, haram dagingnya. Kemudian mati dengan sekali sembelihan. Mati dengan sekali sembelihan ini bukan macam di Indonesia kan, ya. Kalau di Indonesia, Pak Kiai sana dia buat demonstrasi. Demonstrasinya dia pegang pisau macam ni dan ditarik, diikat kemas dia punya lembu tu, kemudian dia terpa terus, sop sekali. Memanglah putus urat dua urat ni, tetapi bagi kita itu berbahaya. Sebab kita baru belajar sembelih, takut terlepas tangan yang kena. Pisau ni tajam tuan-tuan, jangan main-main. Sebab tu kita sembelih ikut menyantuni ihsan kepada haiwan sembelihan kita. Ya, yang dikatakan sekali sembelih maksudnya hira sekali dan tarik, confirm putus dua urat baru lepas. Kalau belum yakin, sekali lagi, nak pasti. Sebab tu cara menyembelih ni ada dua kaedah. Kalau kita tak buat lubang, kita pegang pisau, ditelentangkan leher lembu itu, gembelnya tu ditarik biar tegang, dan 3 suku daripada hat telinga kalau kita lipat ke leher, itu petua. 3 suku daripada hat telinga tu, disitulah kawasan yang paling sesuai kita kalungkan pisau pada leher kambing ataupun lembu. Sebab kalau tidak, nanti orang sembelih kat pangkal sangat, itu yang bangun balik, dah sembelih dah putus tapi kenapa bangun, atau di pangkal sini terpotong lidah tu pun tak sah. Pangkal lidah ni kalau potong macam ni, kadang ada yang memesong kemari, itu tidak sah. Sebab yang dipotong itu bukan
urat halkum dan merih, tetapi dah sampai pangkal lidah haiwan, tak sah. Sebab itu yang saya buat ukuran tiga suku daripada had telinga, kalau kita lipat, itulah kawasan paling relevan untuk disembelih. Ya, itu contoh. Jadi sebab itu sembelih sekali ni, kalau haiwan itu dilentangkan macam itu, pegang pisau macam ini, hiris, bukan tunjuk gitu, dihiris, sup. Kalau memang ada orang tarik gembel, kadang lembu tu ada yang gembel dia tebal kan, panjang, tarik, tegang, hiris, sap, sekali lagi, potong. Mana menghiris dan memotong. Tetapi kalau lembu dieringkan, mengiring macam ni, ada lubang, pun ditarik gembel, cara pegang pisau macam ni, tarik, dan nak pastikan dua urat wajdain putus, maknanya kita kena ke bawah sikit dan atas. Cara potong tadi pun sap, bawahnya pun nak kena dipastikan, maknanya dipotong juga dua urat kanan kiri, itu sunat. Ya, itu maksud sekali sembelihan. Kalau yang keempat ni wajib putus urat halkum dan urat merih, tempat pernapasan dan juga makanan tu. Kalau tertinggal sedikit, tak putus habis, sah tak? Soalan, sah ke tidak? Tidak sah. Wajib putus semua sekali. Tu wajib putus semua sekali. Ya, ya, tulang, ulang. Sebenarnya kalau baru terus sembelih lagi, kalau memang ada saksi itu tak putus habis, cepat terus. Sama juga keadaannya kalau tuan-tuan beli pisau RM20, bukan nak menghina pisau RM20 ni, tapi kalau pisau tu memang bukan untuk sembelih, sebab pisau sembelih ni harganya ratus-ratus, 300, 120, 200. Sekarang ni macam ni pun 200 kot. Saya ada beberapa pisau. Pisau ni Dix, yang tu Pirge daripada Turki, yang ini Jerman. Ya. Satu lagi daripada mana-mana, apa yang jenis apa tu, macam-macam jenis. Di Indonesia pun ada. Tapi yang Indonesia saya tak pakai, berat dan dia tak berapa tajam, tak lawan yang ni juga dengan Pirge tu. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang ada orang menyembelih tetapi pisaunya tak tajam. Jadi bila tak tajam, terseksalah lembu. Dan dalam keadaan macam itu, tak putus-putus urat merih dan halkum, cepat-cepat capai pisau lain yang lebih tajam, potong terus. Sama juga keadaan lembu ni, kalau tak dipegang elok, ada dalam video macam-macam. Sebab itu kaki lembu ni kena ikat kemas dan dipegang oleh orang 2, 3, 4 orang supaya jangan bangun. Jangan dia sepak kita. Ini dia macam terror sangat yang dia rebahkan. Ya, kepala, leher saya dipegang, kaki 4 kaki tak dipegang. Apa dia flying kit? Flying kit penyembelih, dengan penyembelih masuk dalam longkang. Itu nasib baik longkang. Macam di Negeri Sembilan ke di Johor beberapa tahun lepas, ustaz Pak Imam muda dia nak menyembelih, na'udzubillah, tangan dia yang koyak, terputus urat-urat ni semua, koyak besar. Sebab terpelanting, pisau menghiris tangan, meninggal dia sebab pendarahan terlalu banyak, na'udzubillah min zalik. Sebab itu tak hati-hati pegang lembu, ikat kemas. Ada yang megang, yang pegang kepala mestilah orang yang sado, supaya dia tidak heading. Kalau dia heading, itu yang kadang-kadang terbang pisau. Kalau keadaannya begitu, baru sedikit dia disembelih, capai pisau lain, pegang terus, sembelih lagi sekali dengan kadar segera, itu dibenarkan. Ya, sebab itu
bab tumbangkan lembu ni mesti kena cari tim yang betul-betul saduk, kemas, steady. Barulah yakin lembu direbah, kemudian pegang lembu, sembelih lembu. Dan penyembelih juga mestilah mahir. Pisau tajam, cekap, sup-sup, dah. Paling tidak pun kalau orang lama sikit, gitulah kan. Tapi putus, sebab pisaunya mestilah tajam. Dan pisau sembelih ni petunya jangan guna untuk lain-lain, untuk melapah jangan, untuk potong daging pun jangan. Cari pisau lain. Pisau ni saya tak pernah jadikan dia untuk potong daging, untuk melapah. Khas sembelih. Kalau kat rumah, jangan orang rumah curi untuk potong bawang. Yang lagi pantang tuan. Habis kalau buat potong bawang, hilang ketajaman dia. Ya, itu kena hati-hati, kena tengok elok. Baik. Dari Shaddad bin Aus radhiyallahu an, ia berkata, dua hal yang aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, innallaha katabal ihsan ala kulli syai' fa iza qataltum fa ahsinul qatlah atau qitslah wa iza zabahtum wa ahsinuz zibha wal yahzir wal yuhidda ahadukum safratahu fal yurih zabihatahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila engkau membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Macam lipan, macam ular tu harus dibunuh kalau ikut dalam hadis. Kau bunuh, cepit kepala dia dengan penyepit, lepas tu badan ni kau kelar-kelar, itu haram hukumnya. Nak bunuh sekali pukul mati, macam tu. Lipan namanya, kau kerat-kerat gunting semua kaki dia, padamu ke kau sengat aku, tak boleh macam tu. Ya, dia mesti sekali bunuh. Begitu juga dalam part menyembelih, sembelihlah dengan baik. Ya, fa ahsinuz zibha, maksud sembelih baik, pegang elok-elok, santuni cat lembu itu. Malam sebelum disembelih bagilah dia makan, minum. Ya, kemudian jangan diseksa lembu itu. Sebab tu saya tak suka kalau sembelih lembu dah diikat-ikat kaki dia, dah rebah, dah miring dah dia, tiba-tiba letakkan kayu 2-4 panjang tu, masukkan dalam celah-celah kaki yang diikat, kemudian pijak ramai-ramai supaya jangan bangun. Belum mati dah sakit dipijak dengan kayu tu. Kalau diletak terlentang macam tu, pijak ramai-ramai kan sakit, terseksa lembu tu. Baik tak payah pegang dengan kudrat kita manusia ramai-ramai sikit. Itu ihsan, dan mestilah dengan pisau yang tajam. Ya, itu maksud elokkanlah sembelihan kamu. Ya, jangan sampai menyeksa lembu tersebut. Ya, ada apa-apa nak tanya berkenaan dengan ihsan ini terhadap haiwan? Saya suka dua hala kalau ada pertanyaan. Sila. Ada pandangan ulama mengharuskan kalau haiwan tersebut dibagi suku pengsan lah, jangan separuh pengsan. Suku pengsan dia lemah sikit lah. Ya, yang penting hayat mustaqirrah tu dia ada. Jangan kalau nyawa tu tak ada dah, tu tak boleh, itu bukan pengsan kan, itu membunuh dah. Ya, itu tengah tempat sembelihan dia buat kaedah macam tu. Ya, di cas elektrik sikit ke apa ke, ataupun ada kaedah dia lah, ya, supaya dia lemah sikit barulah disembelih. Tapi ya, darah lembu yang segar ni dia mudah memantut, itulah yang jadi sedap dagingnya tu. Segala kotoran keluar. Ya, lembu tu sehat. Ya, itu dalam mana-mana pusat penyembelihan yang besar-besar lah. Tapi kalau tempat kita biasa ni tak ada lah. Ya. Jadi yang itu diharuskan, boleh. Ya. Baik, nanti sambil-sambil apa kalau nak tanya angkat tangan ya. Kemudian ini contoh-contoh haiwan yang halal dimakan lah, termasuk keldai pun, ya, boleh. Unta, sudah tentu kambing, ya,
dan juga rusa, boleh. Kemudian alat sembelihan ini mestilah alat yang tajam, ya, pisau, buluh, kaca, batu dan lain-lain yang ditajamkan. Yang tak boleh apa dia? Gigi dinosaur umpamanya, asah tajam, tak boleh. Tulang apa? Tulang gajah, tulang buaya, itu tulang ke? Ya? Dan kuku, tak boleh dijadikan sebagai alat menyembelih, ya, sebab ada larangannya, ya, daripada Rasulullah SAW, ma'an haroddam wa zukira smullahi fakul laisa zufur wasin amma zufur famudal habsyah wa ammasin fa'azmun. Apa-apa yang dapat mengalirkan darah serta disebut nama Allah padanya waktu menyembelih, maka boleh kamu makan, bukan menggunakan gigi dan kuku. Adapun kuku adalah pisau orang Habsyah dan gigi itu adalah tulang, di kategori tulang, di riwayat Bukhari dan Muslim. Senang kita cari pisau pun mudah sekarang ni, pisau sembelih, ya. Ini contoh-contoh lah. Depan tuan-tuan ni pun ada contoh, ya, pisau sembelih. Kalau tuan-tuan memang berhajat menjadi penyembelih tiap tahun, umpamanya surau tuan-tuan memang minta tuan-tuan jadi penyembelih, carikanlah satu pisau yang sesuai, yang tajam, harga mahal sikit pun tak apa, untuk menyembelih, tak rugi. Itu yang tadi Ustaz Salami sebut. Nak menyembelih takut, sekali menyembelih macam ketagih nak menyembelih saja. Tu syok menyembelih ni, ya. Dan panjang pisau ni yang sesuai adalah 10 hingga 12 inci. Sebab ada setengah orang daripada masyarakat kampung dia panjang macam ni pisau dia, parang tu. Dia kalau nak menyembelih jadi terlalu panjang, sangkut dekat tanah. Bila sangkut kat tanah tu payahlah. Kalau pendek macam ni, dia tak sangkut dan senang nak tarik, nak sorong. Itu dia punya kelebihan, ya tak? Sebab itu pisau pun. Dan jangan pula kontot macam ini. Ayam boleh lah. Kalau kambing panjang sikit, kalau lembu yang 10 hingga 12 inci tu yang relevan, ya. Kalau tengok dalam gambar tu ada yang panjang, ada yang panjang sangat tu tak sesuai, ya. Kemudian kita tengok tempat sembelihan. Terdapat dua keadaan penyembelihan binatang, iaitu penyembelihan ke atas binatang yang berkuasa ke atasnya, maknanya yang boleh kawal, macam lembu korban, kambing korban, boleh diikat, tidak lari sana lari sini, ya. Dan satu lagi penyembelihan ke atas binatang yang tidak berkuasa ke atasnya, yang liar. Lembu ganas, payah tu, ya. Sebab tu kalau lembu ganas, seelok-eloknya turun lori tu diikat satu dekat lori, terus diikat, turun saja, terus sembelih. Sebab kesannya macam saya cerita tadi, kalau dibiarkan takut dia terjerut leher, sebab dia meronta-ronta nak lepas, mati kat situ, ya. Mana terjerut, ataupun tali pendek pusing terus terjerut, tu bahayanya. Jadi penyembelihan ke atas binatang yang berkuasa, yang boleh tangkap, mudah menyembelih atau jinak, wajib memutuskan dengan sempurna semua sekali urat halkum dan merih tadi. Sebaliknya penyembelihan ke atas binatang yang tidak berkuasa, contohnya, ya, yang liar, yang payah, sukar ditangkap, ya, ganas, terlepas, tidak dapat disembelih pada lehernya. Contoh, masuk dalam perigi, kepala duduk bawah. Sebelum dia mati tu, hayat mustakirah tu ada lagi. Yang dapat disembelih ekor dia saja, melukakan dan mengeluarkan darah, dan barulah akhirnya mati kerana disembelih ekornya. Itu boleh dimakan, sebab dalam keadaan kecemasan, ya.
Tuan-tuan kalau kat kampung ada kren ke, nak tarik naik atas, nak tarik, nak ikat, bila masa takut mati dulu lembu tu. Ya, masuk dalam perigi. Macam saya pernah lah satu pengalaman dulu, lembu tu besar, sado, terlepas sampai ke kawasan tanah gambut. Tangkapnya macam mana? Ketika lembu tu terperangkap, empat kaki dia terbenam dalam tanah gambut, tak boleh nak tarik naik atas. Di situ juga kita sembelih. Itu boleh sembelih lagi lah, sebab kaki empat dah tak boleh nak gerak, dah terbenam lebih separuh. Ya, di situ juga pegang leher sambil berdiri tu, tarik gembel, nak sembelih tuan-tuan. Wih, payah juga sambil lembu tu berdiri. Lainlah kalau unta ni dia 3 kaki, satu kaki diikat, ya, mana dia leher panjang macam itu, sebelah bawah ni lepas badan sikit itu yang dicocok sat gitu, dia putus terus kat sini. Itu kaedah menyembelih unta lain, dia dengan cocok, bukan macam menyembelih macam lembu kita, macam kambing, tak, dicocok sup gitu, ya. Itu unta. Itu berkenaan dengan apalah, binatang yang tak boleh kawal dengan binatang yang boleh kawal. Tapi kita biasanya adalah menyembelih binatang yang boleh kawal. Tu penyembelihan kat binatang. Kalau mazhab Syafi'i berpendapat hanya diwajibkan 2 urat, halqum dan urat merih. Namun hukumnya sunat memutuskan 2 urat salur darah yang berada di kanan dan kiri, yang dipanggil urat wajdain, ya, untuk mempercepatkan kematian. Ya, itu yang sunat. Ya, yang wajib, karena kalau setengah mazhab, ya, dikata, ya, wajib 2 urat itu juga. Tapi mazhab Syafi'i, kita ikut Syafi'i. Semalam masa kita ada pemantapan sembelihan, di mana di Dewan Syarahan Masjid Negeri, ya, ada orang tanya, tapi kalau macam orang foreigner ni ramai datang Malaysia, kalau mazhab dia di samping halqum dan merih wajib putus, 2 urat kanan dan kiri kalau ikut mazhab mereka wajib juga. Tapi datang Malaysia yang menyembelih kita mazhab Syafi'i, yang wajib hanya halqum dan merih. Macam mana dia boleh makan tak daging tu? Datuk Mufti jawab, dia mengikut penyembelih mazhab apa, bolehlah makan. Okey, bermakna boleh makan. Jadi itu yang maknanya, ya, dikenal pasti. Bab perbezaan mazhab itu tak payah kisah sangatlah, ya, sebab dia mengikut mazhab penyembelih, bukannya mazhab yang mengikut datang kemari. Tak ada, ya, kita mengikut kita lah. Kemudian ni fontnya dia jadi 4 segi, ya. Sebenarnya dalam surah An-Nahl ayat 115 ini dalil lah, apabila telah cukup segala rukun-rukun dan syarat-syarat penyembelihan yang tersebut, maka halallah binatang itu, kecuali sembelihan yang dimasukkan selain nama Allah, atau disebut sewaktu menyembelihnya selain daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ada dalil dalam surah An-Nahl ayat 115. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Faman ittura ghaira baghin wala 'adin fa innallaha ghafurur rahim. Maksudnya apa? Sesungguhnya Allah taala, ya, mengharamkan atas kamu memakan bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah taala. Ya, itu. Sebab itu wajib, ya, sebut nama Allah, kerana Allah menyembelih itu dalilnya dalam surah An-Nahl ayat 115. Ini cara menumbangkan lembu.
menghadap kiblat macam itu. Tetapi tuan-tuan, kita tengok kalau lembu ni payah sangat nak dibaringkan kepada lambung sebelah kiri, tiba-tiba dia baring lambung sebelah kanan pun boleh je disembelih. Ini sunat saja lambung belah kiri menghadap kiblat. Kalau payah sangat nak hadapkan kiblat, hadap mana-mana pun tak apa. Syaratnya yang menyembelih itu Islam, baca nama Allah, putus 2 urat merih dan halkum, sah dimakan. Jangan pula tiba-tiba ada orang kata, ini tak sah ni, tak ada kiblat, ini tak sah ni sebab dia menghadap timur laut. Entah mana-mana, sah je. Cuma ini sunat dan kita eloklah mengikut benda yang sunat. Cara lembu ditegangkan macam tu. Ini kalau cara mengereng, pegang pisau macam ni, ya, potongnya. Biasanya kalau tarik ke atas, darah akan memancut naik atas. Carilah daun pisang ke apa untuk tutup, kertas ke. Tidak kopiah-kopiah tuan-tuan semua jadi berdarah, ya. Satu lagi cara, ditelentangkan macam itu, tak payah pakai lubang. Kepala lembunya ditelentang macam ini, tarik gembel sana, potong macam ini, ya. Itu lagi senang. Saya menyembelih lagi senang yang ditelentangkan, ya, sebab dia nampak jelas. Kalau urat itu putus, jelas nampak, ya. Itu cara. Kemudian ni setelah dipotong, ya, setelah dipotong, mana urat halkum dan merih itu dah putus, ya. Kalau dah sampai kepada hat tulang tu, biasanya pisau tajam benar lah tu, dan memang confirm lah insya-Allah putus 2 urat merih dan halkum tu, ya. Ni keratan rentas leher binatang, ya, 2 salur makan dan juga halkum, merih dan halkum. Tengah-tengah leher tu berwarna merah adalah salur yang membawa darah dan jantung ke otak. Itu kanan kiri itu yang warna merah tu yang wajdain, ya, 2 urat yang sunat. Tapi yang wajib yang warna hitam tu, dua-dua tu dipotong, wajib yang warna hitam tu. Baik, ada nak tanya? Ke habis nanti baru tanya. Ni halkum dan merih, ya. Saraf tunjang di sebelah kanan kiri lah, dan saraf sisi itu yang wajdain. Itu gambaran tempat sembelihan yang relevan dekat situlah, ya. Tempat sembelihan yang relevan. Itu sekira-kira 3 suku telinga yang kalau dilipat, ya, disitulah maknanya tempat yang paling sesuai letak pisau, ya. Kemudian ini kalau ayam pun tuan-tuan, cara pegangnya, muncungnya nanti kita praktik, ya, praktis cara pegang muncung ayam. Ada seorang memegang, jangan pegang macam ini, nanti kan tangan-tangan dipotong, ya. Pegang pisau untuk sembelih ayam, biasanya sembelih macam ini pun boleh, ya. Pegang macam ni ataupun pegang macam ni. Kalau dari sisi pegang macam ni, pegang, jangan terlalu keras memegang, menghiris, memotong. Kalau pisau tajam sangat, kadang-kadang kepala sampai tercabut. Itu kesianlah dia, ya. Jadi zalim pula lah kepada ayam. Potong elok-elok. Dan ayam pun macam tuan-tuan tengok tangan yang sebelah kiri itu pun kena tarik sikit untuk memudahkan orang memotong, ya. Dia terik ataupun tegang sikit di situ tu, maknanya memudahkan untuk pemotongan, ya, macam tu. Sekejap, saya tak keluar dekat atas. Oh, tak keluar. Memang kadang-kadang dia putus.
Okay. Jadi ayam cuba tengok. Itu urat halkum dan urat merih, nampak? Atas dan bawah tu. Itu wajib putus semua sekali. Ada satu kes dulu di Kampung Endah, satu masjid tu 50 ekor sekali sembelih. Seekor tu ada sikit, tak habis potong terus. Lama pula masanya, bangkai tanam je lah. Ya, rugilah maknanya. Ya, tu. Lepas tu kena hati-hati kalau melibatkan duit yang banyak. Seekor lembu 5-6 ribu. Wah, bukan sikit. Ya, kena hati-hati. Sebelah tu belajarlah kan. Tapi mesti confident tu penting. Untuk confirm betul-betul ada saksi kawan-kawan dia tu, tu dah putus dah, okey. Baru lepas pisau. Kalau baru belajarlah. Kalau dah expert lama, tu tak apalah, dia yakin dia tahu mana yang putusnya. Tu macam tu. Kemudian perkara-perkara yang disunatkan, ya, untuk sembelih. Tadi tu pertama menyebut nama Allah, tapi sebenarnya wajib sebut nama Allah, ya. Kemudian menghadapkan binatang ke arah kiblat. Macam lembu tadi diiringkan rusuk kiri dan menghadap kiblat, ya. Ayam pun sama. Membaringkan binatang atas rusuk sebenarnya sebelah kiri, ya, bukan sebelah kanan. Rusuk kiri, ya. Sebab kiri menghadap kiblat ke sana, ya. Sini kiblat sanalah kan. Kemudian menggunakan alat yang paling tajam dilakukan di siang hari. Kalau malam hari lampu ada zaman moden ni tak apalah, boleh, ya. Tetapi siang hari sebab cerah, terang, itu yang siang hari tu. Mungkin ni dulu-dulu sebab dia apa? Sebab lampu tak ada, takut gelap tu melibatkan pisau tajam-tajam tu bahayalah. Sebab itu makruh kalau buat malam hari. Perkara makruh, sembelihan dilakukan di hadapan binatang lain. Sebab itu kalau lembu banyak, elok ditutup dengan kanvas supaya dia tak nampak kawan dia tengah disembelih. Dia mati sebelum dia mati, ya. Kemudian jangan mengasah pisau depan dia yang nak disembelih. Alamak, kata dia, janganlah tuan-tuan, dia mati sebelum dia mati 2 kali, dia kesian dia. Dan yang ketiganya, pisau yang telah diguna untuk menyembelih terus basuh, sebab dia menghidu bau darah kawan dia. Alamak, depannya aku pula, itu pun mati sebelum dia mati. Sunat basuh. Ada ustaz yang berkuliah, di viral pula tu, ya. Dia kata mana-mana pisau yang digunakan untuk menyembelih berlumuran darah, apabila tak basuh, diguna terus untuk menyembelih lembu yang lain, habis mutanajis, semua lagi haram daging lembu tu, tak boleh makan, dia kata. Mana dia belajar? Taklah sampai haram, cuma makruh je. Sebab istilahnya tadi, kalau dia bau darah kawan dia, itu yang kesian dia, itu makruh, ya. Kemudian jangan guna alat tumpul, tekial-kial kawan. Sediakan alat paling tajam, ya. Jangan nampakkan alat sembelihan kepada binatang yang akan disembelih. Kemudian belum dia mati, dipatahkan leher dia pula, tak kena. Atau ini kes-kes menyembelih yang haram ni, bukan saja makruh. Lembu tu dah disembelih, lambat mati, pakat naik ramai-ramai buat agu-agu atas dia tu. Mati kerana dipijak-pijak, bukan kerana mati disembelih. Sama juga macam kes sembelihan ayam ni, viral dulu kan. Lepas sembelih, terus campak dalam mesin pengisar buang bulu. Belum sebab mati dah campak, matinya kerana dikisar dengan mesin buang bulu. Haram dia makan. Ataupun sediakan takungan besar. Kan ada tank yang apa ni, fiberglass tu kan, yang warna hitam besar tu, tak ada air banyak-banyak. Lepas sembelih campak. Memang strategi dia nak cepat mati, nak cepat proses. Haram juga sebab mati kerana lemas, bukan mati kerana sembelih. Itu pun tak boleh. Ataupun satu keadaan sembelih ayam, bagi toke-toke sembelih ayam, ditompok-tompok. Masa kita sembelih ayam nanti pun,
dia sediakan bakul untuk letak ayam yang baru sembelih. Seekor 2 ekor tak apalah, tak bersusun. Kalau ada 10 ekor, dia bertimpa-timpa, takut yang bawah mati lemas kerana ditimpa kawan-kawan dia pun tak boleh. Sebab tu lepas sembelih elok lepas di padang, dah mati baru masuk dalam kotak atau dalam raga. Itu contoh-contohlah keadaan haiwan itu mati, tetapi bukan semata-mata kerana sembelih, tetapi kerana faktor-faktor yang lain. Haram, tak boleh makan daging tu. Itu jelas. Okey, ada nak tanya? Okey. Dia tak kisah kalau syarat dia urat halkum dan merih itu dah putus, confirm, putus semua syarat dia. Kemudian ada jenis ayam jago ni, ayam jantan ni kan, dia memang kuat. Dari sembelih pun dia macam nak jago juga. Dia lari, biarkan dia. Kalau boleh tangkap, kurung-kurunglah. Ya, sebab takut lari ditunjuk perasaan pergi tengah jalan raya dia langgar lori habis. Ya, jadi syarat dia mesti putus halkum dan merih, tak apa. Sementara je lari, lepas tu matilah dia. Kan? Itu macam itulah. Lagi? Dia jangan menzalimi macam tu. Sebab itu kali pertama sembelih tu nak kena pasti dan confirm dua merih dan halkum dua urat tu mesti putus. Kalau tak mati juga lambat. Mungkin kerana kita tak potong sekali wajidain tadi tu, dua urat kanan dan kiri. Sebab tu dia lambat mati. Tapi biarkan dulu, nanti lama-lama dia mati. Jangan dikalung pisau lagi sekali, menzalimi dia, kesian. Sakit walaupun dah mati tu, kena pisau lagi sakit. Biarkan. Syaratnya pastikan dua urat yang wajib putus, halkum dan merih tu confirm syaratnya, jangan dipotong lagi. Biar syarat begitu, ya. Okey, lain-lain. Okey, ada? Okey. Tapi pasti mati tu disebab dia masuk sendiri, bukan kita masukkan dalam longkang tu. Dia beza dengan tadi, perbuatan kita sengaja campak dalam air. Yang ni termasuk tercampak, cepat-cepat kita ambil dan pastinya mati kerana sembelihan. Ya. Atau kalau kita pasti dia mati lemas, tak boleh lah. Walaupun dalam keadaan dia pergi sendiri, dah putus semua, takut dia mati tu kerana sebab itu kalau cepat-cepat ambil, kita sangka mati dia kerana sembelih, bukan kerana lemas. Kalau masuk, biarkan. Kita biarkan lama lah dalam longkang tu. Itu dibimbangi matinya dia tu kerana lemas, campur dengan faktor kena sembelih. Kalau pedih kena air kan, itu jadi mencepatkan dia mati. Sebab tu kalau jatuh je segera ambil. Jadi kita beranggapan bahawa dia mati kerana sembelih, bukan kerana lemas. Itu kena cepatlah, ya. Baik, ada lagi nak tanya tadi? Okey. Wajiblah. Kalau banyak tu dia kira najis. Ya. Sebab tu wajib dibersihkan ketika nak solat, kena mandilah, bersih-bersih pakai sabun dan sebagainya. Di daging tu kita basuhlah, basuh bersih, tuskan, masaklah. Tu tak ada apa. Memang dalam daging tu pun ada hakikatnya darah tersimpan, tersembunyi dalam tu. Ya, tu tak apa. Boleh makan. Dia halal pada makan, tak sah pada solat kalau terkena pakaian atau terkena tubuh badan. Itu dalam kaedah fiqh pun ada juga. Macam itu. Okey. Dia kalau bangun lari langgar kereta. Tapi itulah, itu payah kita buat ukuran. Kalau kita lebih berat bahawa dia mati kerana disembelih, okeylah. Tapi kalau kadang-kadang dia dah lari, lori trailer lah, kereta mungkin tak mati terus, trailer laju atau lori besar,
Boom, terus hancur, kepala dia hancur. Yang itu boleh diihtimalkan mungkin mati kerana dilanggar juga tu. Ya. Tapi kalau memang kita yakin matinya kerana dia disembelih, boleh makan. Ya, macam itu. Ihtimal lah. Kita ukur sendiri. Tengok keadaannya macam mana. Kalau dia langgar body dia, tak ada apalah. Kan? Tapi kalau leher yang dah dipotong tu, kalau dia langgar lagi cepat mati. Tu kena tengok keadaan jugalah. Ya, tapi biasanya taklah sampai berlaku begitu kan. Insya-Allah. Okey. Ada lagi? Mana? Ni. Nampak, benda tu nampak. Dah putus nampak. Macam tadi kalau ayam tadi kan, nampak uratnya tu tu kan nampak dua urat atas dengan bawah tu. Nampak tak? Lembu pun boleh nampak. Nanti kambing kita sembelih sama-sama tengok, ya. Nanti sama-sama tengok kalau kambing. Dia akan nampak dua urat tu dah putus. Kalau lembu pun nampak. Ya. Seperti kalau orang yang pakar tu, kalau kita baru menyembelih, tengok dah ni dah dia. Baik, kemudian hikmah sembelihan dalam Islam dapat mematikan dengan cepat dan selamat, mengeluarkan semua darah binatang dengan cepat, sebab itu daging jadi berkualiti, bersih, sedap dan bermutu. Beza kalau dikaren, mati dikaren, darah tak memantut keluar, itu kotor. Semua kuman-kuman apa semua ada dalam tu. Sebab tu tak sedap kalau daging. Atau kita tak pernah makan lah daging sembelihan macam itu kan. Kemudian menunaikan sebagian ibadah kerana Allah dan mendapat ganjaran di sisinya. Kemudian menzahirkan rasa hormat kepada binatang ciptaan Allah, tidak menyeksa, mati disembelih dengan keadaan baik. Membezakan antara daging halal berbanding yang haram. Binatang yang tidak disembelih mudah busuk dan reput, sebab kuman-kuman, darah-darah semua tersimpan dalam daging, tak membuat keluar. Ya. Binatang tidak terseksa dan dapat mengurangkan kesakitan binatang. Ya. Sebab itu kalau disembelih, dia terus keluar darah dan dia mati, itu maknanya tidak menzalimi binatang tersebut. Ya. Habislah pula. Ya. Jadi ini pengenalan lah, ya. Mudah-mudahan menyumbang kepada ilmu yang sedia ada pada kita untuk kita amalkan bersama untuk melepaskan fardu kifayah kepada umat Islam terutama di qaryah kita. Ya. Termasuk kalau nak cerita bab korban, ya, binatang kalau hadiah daripada kerajaan, itu sunatnya dinamakan fakir miskin yang ada dalam Korea, 7 orang pilih. Bagilah ya 3 kilo seorang tu. Kemudian yang lebihnya bagilah orang ramai dan juga fakir miskin. Kalau biasanya untuk fakir miskin ini, ya, sama jumlahnya macam yang share ni, yang peserta ni. Kalau 3 kilo kali 7, 21 kilo. Untuk fakir miskin pun wajib kita sisihkan 21 kilo ni untuk fakir miskin. Kemudian 21 kilo untuk orang awam. Tapi kalau lebih, masukkanlah ke tempat yang fakir miskin tu. Ya, fakir miskin tu mesti nak kena diasingkan. Sebab itu 1/3 yang share, 1/3 fakir miskin, 1/3 untuk orang awam. Macam itu, ya, kaedah dia. Dan apa nak tanya lagi berkenaan sembelih saja? Tak apa, tak kisah tanya. Tak boleh juga. Jual kat Cina. Sebenarnya kalau jual bagi orang bukan Islam makan, ada keharusan lah. Ada keharusan. Tapi ialah kalau ikut hukum sebenarnya dia jadi bangkai. Bangkai dijual tak boleh kalau ikut hukum asal, ya. Tapi kalau dia nak bagi kat Cina tu, bagilah, sebab dia boleh makan, ya. Dia ayam tak sembelih pun dia boleh makan, kan. Tapi kalau kita ambil duit itu untuk buat tandas ke, macam itu boleh lah. Untuk buat jalan raya, macam itulah, ya.
Okey. Dia ada penapasannya itu, ada orang kata jangan jadi macam kita stres pula. Tahan napas kejap. Sembelihlah. Itu ada petua-petua. Dan kalau ikut tuan guru saya, Tuan Guru Haji Hashim di Pondok Pasir Tumbuh, ya, dia ni suka terlentangkan kambing atau lembu. Dia kata dagingnya tidak berbau. Kalau kambing tu biasanya bau kambing sangat kan. Jadi kalau terlentang tak berbau. Satu lagi, kalau kita nak lapah kambing lah ni, kena terbalikkan, kepala dekat bawah, kaki dekat atas. Mana terbaliklah supaya darah semua menitik ke bawah. Jadi itu pun mengelakkan dari berbau sangat kambing. Itu petua-petua lah. Daging pun jadi sedap. Macam itulah di antara petua-petuanya. Ya. Okey. Itu berkenaan dengan sembelihan. Kalau ada orang tanya gitu di MKIM Petaling Jaya itu, saya pun buat kursus sembelihan minggu lepas. Ditanya kalau haiwan korban, jangan ambil yang cacat daripada asal, tak harus untuk dijadikan korban. Tetapi kalau datang sehat atau lori sehat, tiba-tiba dia turun daripada lori, tempang kaki dia, itu tak apa, bukan daripada asal, ya, maka boleh, ya. Dia turun lori, pasal itu bukannya cacat daripada awal, ya, bukan cacat daripada awal, boleh, ya. Dia sebenarnya begini, korban itu orang yang hidup. Kalau orang mati, dia tidak berwasiat kepada waris, tidak harus disembelihkan korban atas nama si mati. Kecuali kalau dia berwasiat, ini ayah pun dah macam ni, dah uzur, tapi bila masa Allah Ta'ala nak ambil, ini ada duit sikit, ayah simpan ini, nanti kalau abah tak ada, ayah tak ada, belikanlah korban. Jadi kalau ikut hukum syaraknya, wasiat yang sebegitu, sembelihan itu dah jadi daging, nanti dagingnya pun keluarga tak boleh ambil. Dia jadi macam nazar pula. Sama juga dengan korban nazar. Kita yang berkorban satu keluarga tak boleh ambil makan daging. Kita nak makan, ambillah daging orang lain punya, kan? Macam itu. Tetapi ada satu pendapat, mufti pun ulas, korban atas nama kita, tetapi ganjaran pahalanya kita sedekahkan kepada si mati. Itu tak apa. Tapi korban atas nama kita lah. Macam tu. Itu boleh kalau yang macam tu. Bukan nama si mati, nama kita. Itu pulang kita lah, kita nak hadiahkan pahala tu pada siapa. Macam tu. Okey? Ada lagi? Kita proses sendiri. Sebab tu kalau korban, sunatnya terus dilapah dan ditimbang. Sunatnya macam tu. Kalau tak ada orang, cari orang, suruh selesaikan. Takut lama-lama jadi busuk. Itu secepat mungkin lah, ya. Kena sunatnya macam itu, diagih-agih terus pada fakir miskin tu utamanya. Baik. Kalau tak ada apa-apa, mungkin kita perlu berehat sekejap sebelum kita sambung untuk sesi praktikal menyembelih dan juga memotong kambing. Tak tahulah kambing tu nak dimasak bila, terpulang kepada pengurusan. Simpan dulu buat kenduri ke atau nak terus dimasak, tu terpulang pada pengurusan masjid. Yang penting kita tahu cara dan juga kaedah, ya, menyembelih yang sah dan halal, insya-Allah, ya. Jadi untuk pusingan pertama ni sekadar itu dahulu. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
ni. Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fadil Ustaz orang di situ di atas ceramah yang telah disampaikan sebentar tadi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berhenti rehat, di sini ada satu pengumuman. Kerana insya-Allah pada hari Khamis terdekat iaitu 22 bulan nanti, insya-Allah pihak masjid akan mengadakan dengan kerjasama daripada Lembaga Zakat Selangor, yang mana insya-Allah kita akan mengadakan taklimat berkaitan dengan zakat. Ada perkara yang perlu kita berikan penerangan berkaitan dengan zakat, dan insya-Allah program tersebut akan bermula pada jam 11 hingga 12 tengah hari. 11 pagi hingga 12 tengah hari di Masjid Termasara, insya-Allah. Selepas itu kita ada jamuan special tuan-tuan, jamuan durian. Jadi dipersilakan insya-Allah ya. Jam 11 hingga 12. Catat dengan handphone masing-masing. Dia dah sebut cara untuk durian kau. Okey. Jadi tuan-tuan, sebenarnya waktu rehat kita 10.30. 10.30 sebenarnya. Tapi kita ada jenazah di belakang yang perlu untuk kita solatkan. Jadi insya-Allah rasanya kita boleh solat dulu. Cuma mungkin van tak sampai, van jenazah tak sampai lagi, kita solat dulu. Van sampai, terus kita pindah masuk dalam van, insya-Allah. Boleh ya tuan-tuan? Okey, selepas daripada solat jenazah, tuan-tuan boleh ke tempat praktikal. Praktikal cara di sebelah dekat dapur, insya-Allah. Kemudian setelah itu kita ada jamuan makan dan penyampaian sijil di situ juga, insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.